Okay, teacher terangkan pada kamu bagaimana nak menjawab soalan. Okay, soalan ni supaya kamu betul-betul faham. Okay, betul-betul faham apa itu procedure dan apa itu function. Okey, hasilkan prosedur yang memaparkan output berikut. Maksudnya ni bila panggil kata prosedur, bila kita kata prosedur, maksudnya dia mestilah bukan diisytihar seperti biasa. Okey, maksudnya dia ada fungsi yang diisytihar, kemudian kita memanggil dia. Okey, kita isytihar, kemudian kita kena panggil dia. Itu prosedur juga dengan function. Apa beza prosedur dengan function? Baru ni teacher beritahu dah, prosedur biasanya kita hanyalah sekadar memaparkan sahaja. Okey, memaparkan sahaja. Okey, kalau function, dia akan ada parameter ataupun nilai yang dihantar. Contoh teacher bagi ni, 14 dan 12 dihantar kepada satu fungsi, kemudian dia akan memulangkan satu nilai. Itu function. Okey, sama juga yang ni. Hasil tambah 3 nombor, maksudnya dia akan dia hantar 3 nombor pada function dan function akan pulangkan satu nilai. Dia ada, biasanya function dia ada fungsi return. Okey, dia ada fungsi return. Okey. So kita tengok macam mana nak jawab soalan nombor 1 menggunakan prosedur, bukan echo biasa. Okey, menggunakan prosedur. Okey, kita tengok contoh soalan nombor 1. Dia nak paparkan selamat datang. Okey, dia punya sinteks dia sama je, mesti ada function, kemudian diikuti dengan nama function. Teacher pastikan kamu ni semuanya nama sama je dalam nota, tulis surat message, text message, kamu pun tulis sama juga. Nama function ni kamu boleh ubah ikut kesesuaian. Okey, ada yang kamu buat tu pun maksudnya nama function ni kamu tidak ubah, seolah-olah kamu tidak faham macam mana nak bagi nama bagi function ni atau prosedur. Okey, kamu kena tahulah yang ni boleh berubah. Hak ni bukannya dia fix pada nama yang sama. Ada yang function kamu buat tu dia nak buat kira untuk darab, tapi kamu punya nama function add. Tak betul lah tu. Okey, menunjukkan kamu tidak begitu faham bagaimana kamu nak namakan function tersebut. Okey, ini soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 2 tadi dia nak kamu nilai yang dikehendaki ialah 20. Okey. Dia sama juga, prosedur juga. Jadi kita boleh ubah je di sini. Kita ubah. Function dia nak papan nilai kita pun bolehlah. Papan nilai. Okey, dia ada yang ni kita nak dia hantar data. Okey. Nilai contohnya. Dia akan dapat nilai. Okey, kemudian kita tulislah nombor yang dikehendaki. Ialah kita pun ini tulislah nilai. Okay. So, bila memanggil dia, kita tukarlah nama tadi. Takkan nak tulis greet pula. Yang ni bukan greet, bukan ucap selamat pagi, selamat malam. Okay. Sekarang ni kita contoh, kita kata nama function ni ialah Papa dan kita hantarkan nilai ke dia iaitu 20 tadi. Okay. Okay, bila kita run, okay, kita tengok yang ni kita dia prosedur juga. Jadi kita hantar nilai kepada dia. Okay, maksudnya terima nilai. Jadi kalau kamu nak buat banyak kali pun, dia akan lain lah, keluar pula. Okay, contohnya
Papar nombor pertama, kita buat papar 20. Kita nak yang kedua, dia papar 40. Lepas kita gini. Okay. Ini kamu kena tambah sikit lah. Echo slash n. Slash n ke backslash. Okay. Kita tambahlah BR kat situ supaya bila kita papar nanti, tak adalah dia sebaris panjang gitu. Okay. Jadi bila kamu tengok output dia, ni keluar gini lah. Okay. Nombor ni dah 20. Lepas tu kedua maksudnya kita boleh panggil dia berulang-ulang kali. Okay. Itu fungsi function dan prosedur. Okay. Ni yang apa-apa. Maksudnya kita masukkan nilai. Kita hantar nilai. Okay. Soalan yang ketiga pula. Perbincangan boleh sebentar lagi, sila duduk di tempat masing-masing. Okey, yang ni sama macam selamat datang tadi, senang saja. Okey, selamat datang tadi kamu buat tukar saja sini. Peperiksaan akan bermula sebentar lagi. Okey, sampai habis lah. Okey, lepas tu hak ni kita tukar lah. Tak tulis apa-apa dah. Yang ni kita buang sebab tak ada parameter lagi kita nak hantar. Okey, kita tukar apa ni, arahan. Contohnya arahan. Okey, nama function tu biar, atau prosedur tu biar nama yang bermakna, yang menerangkan apa dibuat. Bukannya kita main ikut suka kita aja. Okey, so keluarkan arahan. Okey, bolehlah save. Dia dah ada .php, save. Okey, lepas kita tengok dekat browser. Okey, kita akan nampaklah peperiksaan akan sebentar lagi. Okey, itu untuk soalan yang bahagian pertama. Mudah je. Yang penting kamu faham cara nak isytihar, cara nak memanggil. Okey, hasilkan function yang memaparkan output berikut. Okey, function dia akan ada, dia hantar, kemudian dia return. Okey, dia bagi nilai. Kita tengok soalan mana tadi. Okey, soalan 2 ni dia dia terima parameter tadi. Okey, dia terima data. Okey, soalan yang kedua ni dia nak kamu hantar parameter 14 dan 12. Kemudian dia akan dapat, ini output dia dah, luas segitiga tepat sama double dot 168. Okey, tu dia nak output dia macam gitu. Tengok, jadi function dia ni akan kira apa tu? Kira luas. Ini dia tengok dalam contoh add function apa semua, dia pun tulis add function berlaku semua. Kamu kena tahulah ini nak function ni nak kira luas. So kita bagi nama dia sebagai kira luas. So dia akan dapat nilai, 2 nilai. Itu kalau kira luas kita apa? Lebar darab panjang. Okey. Kalau tak nak lebar darab panjang pun kita boleh buat X dan juga Y. Maksudnya dia akan terima 2 data. Okey. So keluarlah. Okey, untuk ni sebab kita nak buat pengiraan. Okey, sebab kita nak buat pengiraan, kamu kena isytihar dulu formula dia. Okey, contohnya luas sama dengan X darab Y. So, dapat situ. So, kita tulislah sini.
apa wording ni tadi? Luas segi 4 tepat. Luas segi 4 tepat. Lepas tu kita panggil lah nilai ni. Okey, ini boleh maksudnya kalau ini kalau kita tak nak dia cetak di sini pun boleh, ataupun kita nak suruh dia cetak di luar pun boleh. Okey. Ini dia jadi macam prosedur. Okay, kita tukar, kita buat luas. Okay. Kita tak nak tu lah. Kita suruh, kita buat function ni untuk kira saja. Jadi kita tutup terus. Okay. So dia punya luas. So jangan lupa dia mestilah return luas. Okey, jadi kita nak panggil function ni. Kita panggil function. Kita nak gunakan dia dah. Kita nak papar di luar. Kita buat luas sama dengan kira luas. Kita hantar nilai 4 dan 12. 14 dan 12. Okey, lepas tu kita suruhlah dia echo. Echo luas segi 4 tepat ialah luas. Okey. Hak ni bukan tak semestinya luas dia. Kalau kita tak nak sama ni pun tak ada masalah sebab dia duduk di luas, di luar. Okey, contohnya teacher nak tukar luas luas underscore 4. Teacher buat 4 tepat. 4 tepat, segi 4 tepat. Okey. Luar 4 tepat tu. Maksudnya dia tak semestinya kamu ikut nama dalam function. Okey. Okey, jadi bila kamu run, kamu tengok, dapatlah dia punya jawapan tu. Okey, itu untuk nombor soalan yang ke-2 ni. Okey, bila hasil 3 ni samalah function. Okey, beza function dan juga prosedur tadi, function dia ada return. Itu keyword dia ada return. Okey. Tengok ini kan kita tukar soalan dia apa tadi? Hasil tambah 3 nombor. So kita tukarlah nama dia. File. Save as. Soalan berapa tadi? Soalan 4 lah. Okey. Soalan nombor 5. Okey. Save. Okey, sekarang ni kita nak hasil tambah 3 nombor. Bolehlah tukar. Hasil tambah. Hasil tambah ke, H tambah ke, mana yang sesuai. Okey, bukannya ngikut je apa contoh teacher bagi kan. Bila kamu memang kena ikut contoh teacher bagi, tapi bila kamu tak tukar nama tu seolah-olah kamu tidak faham apa fungsi nama tu. Okey, XY kita tambah, dia ada 3 kan parameter. So kita buatlah sini.
tambah X tambah Z, return tambah okey. Lepas tu yang ni kat luar kita buat nama dia H tambah, ataupun apa nak buat, total contohnya, total sama dengan hasil tambah, pasti dia punya input dia tadi 453427 453427 453427. okey, ni tu lah, tukarlah ni hasil tambah 3 nombor. Ni kita buat, kita ambil total. Tambah 3 nombor. okey, so kita pun save. okey, bila kamu tengok di output kamu, dapatlah yang ni. okey, senang saja ya tu. okey, kalau kamu dah faham konsep yang ni, maksudnya kamu bolehlah buat latihan yang kemarin, okey, semalam.